Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Baru-baru ini Mat Sabu telah mendedahkan satu perkara yang sangat mengejutkan seluruh Malaysia. Wah, rupa-rupanya ini rahsia PAS yang didedahkan oleh Mat Sabu. Ini rahsia PAS yang ramai rupanya tak sedar. Tapi Mat Sabu, orang besar, bekas orang besar di dalam PAS, akhirnya mendedahkan perkara ini. Mat Sabu bukannya orang calang-calang di dalam PAS. Beliau adalah orang yang cukup besar di PAS. Lebih besar daripada Sanusi ketika Mat Sabu masih lagi dalam PAS. Kali ini Sanusi terkejut agak-agaknya dengan pendedahan Mat Sabu ini. Sampailah dia pun mengeluarkan ini. Dia kata pendedahan Mat Sabu itu bukan satu perkara yang baru. Itu kata Sanusi. Memanglah bukan satu perkara yang baru, sebab pendedahan itu memang perlu untuk diberitahu yang sudah berlaku. Takkan pendedahan yang akan berlaku itu tak betul. Pendedahan itu maknanya yang sudah pernah berlaku. Memanglah bukan perkara yang baru. Jadi Mat Sabu mendedahkan rahsia mengapa PAS memutuskan hubungan dengan DAP. PAS putus hubungan dengan DAP bukan sebab yang lain, tapi sebenarnya kerana mahu bersama dengan UMNO. Wow. Menteri Besar Kedah iaitu Datuk Seri Muhammad Sanusi Madnor menyifatkan pendedahan daripada Presiden Parti Amanah Negara Amanah iaitu Datuk Seri Muhammad Sabu berhubung penolakan PAS terhadap DAP sebagai isu basi. Beliau berkata Amanah menjadikan isu lama itu sebagai pendedahan baru, sedangkan hakikatnya sejarah berkaitan isu berkenaan sudah lama diketahui umum. Saya fikir ramai yang orang tak tahu tentang perkara ini. Ramai orang buat spekulasi yang pelik-pelik, tapi rupanya barulah Mat Sabu beritahu bahawa sebenarnya PAS ini nak bersama dengan UMNO. Sedangkan PAS dulu pernah bermusuh ketat juga dengan UMNO. Kalau kamu masih ingat, PAS pernah bermusuh ketat betul dengan UMNO. Waktu itu Perdana Menteri masih lagi Mahathir. Waktu itu ingatkah kamu? Jadi rupa-rupanya seolah-olah bukan tentang parti tetapi tentang orang. Bila Mahathir dah tak jadi lagi Perdana Menteri, tak ada lagi dalam PAS, dalam UMNO, PAS berubah dan boleh pula bersama dengan UMNO. Menurutnya apa yang didakwa Muhammad Sabu itu juga, Mat Sabu itu juga merupakan satu tuduhan semata-mata. Satu tuduhan kah? Nanti kita tengoklah apa yang seterusnya. Saya rasa katanya parti itu Amanah adalah parti yang di hujung usia, di hujung nyawa. Jadi mereka cuba mencari nafas baru, kata Sanusi. Lepas itu Sanusi juga berkata benda isu penolakan DAP tak boleh membantu Amanah pun untuk berikan oksigen. Tak ada oksigen, kata Sanusi. Katanya dalam satu sidang akbar selepas mempengerusikan mesyuarat Exco di Wisma Darul Aman di sini pada Rabu. Pada Isnin yang lalu Muhammad Sabu mendakwa PAS telah memutuskan kerjasama PAS dengan DAP kerana PAS berhasrat mewujudkan kerajaan perpaduan dengan UMNO dan perkara itu dipersetujui dalam perbincangan muktamar PAS pada tahun 2015. Waktu ini saya rasa Sanusi belum lagi berada di dalam golongan elit PAS, tapi Mat Sabu pada ketika itu dia tahu pendedahan tersebut dibuat dalam satu ceramah di Muar yang mendakwa PAS memutuskan hubungan dengan DAP bukan disebabkan hudud, sebaliknya mahu menjalin kerjasama dengan UMNO. Muhammad Sanusi yang juga pengerusi Perikatan Nasional PN Kedah menegaskan perkara itu tidak perlu lagi diperjelas berulang kali kerana semua jawapan sudah tersedia sebelum ini. Maksudnya tak adalah itu orang undang-undang yang dulu pernah jadi sangat viral, sangat terkenal, orang undang-undang 355 itu kah?
335, saya pun tak berapa ingat yang nak dikuat-kuasakan itu. Jadi semua jawapan itu dah ada, kata Sanusi. Dia kata akan buat satu pendedahan, tengok-tengok tak ada pun, kata Sanusi. Benda yang sudah ada jawapan itu bukan benda baru, itu semua tuduhan saja. Mat Sabu pun dah jadi sejarah juga, ujarnya lagi. Okey, nanti kita tengoklah apa yang terjadi selepas ini, tapi kita harap-harap semuanya baik-baik saja, okey, supaya rakyat jelata dapat hidup makmur di Malaysia. Kita jumpa lagi, bye-bye. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Ampun tuanku, beribu-ribu ampun, sembah patik mohon diampun. Akhirnya, Kebawa Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong bertitah lagi. Kali ini titah ini ditujukan saya fikir untuk seluruh rakyat Malaysia, terutamanya untuk semua ahli-ahli politik. Ahli-ahli politik yang sekarang ini duk sibuk dengan itu, ini macam-macam sibuknya. Jadi Agong sebagai payung negara Malaysia, sebagai nombor 1 di negara Malaysia, akhirnya Agong bertitah. Perpaduan kaum adalah kunci kesejahteraan rakyat dan negara. Daulat tuanku, patik setuju dengan apa yang dititahkan oleh Agong ini dan perlu dihormati oleh seluruh rakyat Malaysia. Perpaduan berbilang kaum ialah kunci utama kepada keharmonian dan kesejahteraan rakyat dan juga negara. Itu titah daripada Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah Rayatuddin Al-Mustafa Billah Shah. Menerusi hantaran melalui Facebook Istana Negara pada hari ini, Seri Paduka Baginda bertitah. Ia bersesuaian dengan tema sambutan Hari Kebangsaan tahun ini, iaitu Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan. Dalam titah itu, Baginda bertitah malah keutuhan perpaduan ini adalah juga kunci utama kepada kestabilan dan kemakmuran negara, serta benih dan sumber kekuatan bagi kita untuk menghadapi apa jua cabaran semasa dan mendatang. Demikian titah Al-Sultan Abdullah. Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong juga turut menyeru rakyat jelata negara Malaysia untuk mengimbau kembali 6 dekad yang lepas, apabila semangat kenegaraan dan cintakan tanah air itu telah menyatu padukan seluruh rakyat Malaysia dengan satu tekad dan iltizam, sehingga kemerdekaan yang diidamkan kini telah menjadi realiti. Sultan Abdullah juga turut menyeru seluruh rakyat Malaysia untuk menghargai dan menghayati jasa para pemimpin, pejuang dan patriot kemerdekaan negara dalam memupuk perpaduan dalam kalangan rakyat, selain jasa anggota pasukan keselamatan dalam mempertahankan kedaulatan negara. Oleh kerana itu, titah Baginda Sultan Baginda yang di-Pertuan Agong justru menjadi tanggungjawab bersama para pemimpin dan rakyat dalam rakyat Malaysia, dalam bukan saja memelihara dan mengukuhkan lagi keharmonian serta perpaduan yang dikecapi selama ini, malah menyemarakkan lagi dengan sesama kita. Demikian titah Seri Paduka yang di-Pertuan Agong dan Raja Permaisuri Agong Tunku Aziza Aminah Maimunah Iskandaria turut mengajak seluruh rakyat untuk bersama-sama mendoakan agar Malaysia terus dilimpahi kemakmuran, kesejahteraan dan perpaduan yang berkekalan, serta dilindungi daripada sebarang bentuk musibah dan bencana. Seri Paduka berdua turut menzahirkan ucapan selamat menyambut Hari Kebangsaan 2023 kepada seluruh rakyat Malaysia di negara ini maupun yang berada di luar negara. Seri Paduka Baginda berdua merafak kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnianya, Baginda berdua dan seluruh rakyat Malaysia masih dapat bersama-sama meraihkan ulang tahun hari bersejarah ini pada usia kemerdekaan negara menginjak ke-66 tahun dalam suasana harmoni serta aman dan damai. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Daulat tuanku, kita junjung titah Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong bersama-sama. Kita jumpa lagi. Selamat Hari Merdeka Malaysia. Selamat Hari Sabah untuk semua rakyat negeri Sabah. Kita jumpa lagi. Bye-bye.